Allah Azza wa Jal apabila memerintahkan kita supaya mengikut ajarannya, Allah bukan sahaja memerintahkan kita, tetapi mengangkat, tetapi menghantar para rasul sebagai contoh bagaimana untuk melaksanakan ajaran yang Allah kehendaki. Para rasul itulah yang menjadi contoh teladan yang sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana para rasul alaihimus salatu wassalam sudah tidak ada, Allah Azza wa Jalla telah merakamkan peristiwa kehidupan, episod-episod penting di dalam hayat para rasul itu di dalam kitabnya, dan dikhabarkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia menjadikan Nabi Muhammad itu pemutus kepada segala suri teladan yang akan kita ikut. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi merupakan suri teladan yang baik, supaya manusia tidak menyatakan mereka tidak mempunyai contoh teladan untuk mereka ikuti, supaya mereka tidak mengambil orang lain sebagai contoh teladan yang tersasar daripada contoh teladan yang telah ditunjukkan oleh para anbiya alaihimus salatu wassalam. Tuan-tuan semua ada handphone, keluarkan handphone tuan-tuan, buka Al-Quran yang ada dalam handphone tuan-tuan. Selain daripada WhatsApp tu, buka Quran. Tak ada Quran. Orang sunnah tak ada Quran. Buka suratul An'am ayat 81. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kerana Nabi Allah Ibrahim adalah contoh teladan bukan saja kepada kita, bahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Millata Ibrahim hanifah. Nabi ingin dikaitkan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Allah menceritakan bagaimana apabila Nabi Allah Ibrahim alaihi salam telah mendapat petunjuk daripada Allah dan kaumnya berhujah menentangnya. Dan saya baca dialog yang panjang tu, tapi saya nak baca sebahagian daripadanya, dan bagaimana Allah ajar kita di dalam beragama. Dalam ayat 81 daripada suratul An'am, Allah menyebut bagaimana hujah Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun. Wa kaifa akhafu ma asyraktum, bagaimana aku akan takut, bagaimana aku boleh takut dengan apa yang kamu syirikkan. Wala takhafuna annakum asyraktum billah ma lam yunazzil bihi alaikum sultana, sedangkan kamu tidak takut apa yang kamu sekutukan dengan Allah, apa yang tidak diturun kepadanya sultan, yakni kekuatan. Kamu syirik, kamu tak takut, kamu nak suruh aku takut. Itu hujah Nabi Ibrahim alaihissalam. Aku tak takut dengan apa yang kamu syirikkan. Ini yang pertama, nekat seorang pendakwah.
kita tak perlu takut dengan khurafat dan syirik. Mereka yang patut takut dengan khurafat dan syirik. Tapi kalau kita pun takut nak bagi tahu yang benar, sedangkan ahlu khurafat dan syirik tak takut nak memberi tahu apa yang dia nak bagi tahu, kita telah menyanggah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Allah Ibrahim kata, fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amn? Manakah dua puak antara puak yang melakukan syirik dan puak yang tidak melakukan syirik ahaqqu bil amn? Yang mana satu? Which of the two groups of people has right to be secure, more to have more secure? Mana puak yang lebih patut untuk mendapat kesejahteraan, keselamatan, keamanan? Yang puak yang mensyirikkan ke ataupun puak yang tidak mensyirikkan? Ini soalan Nabi Allah Ibrahim. In kuntum ta'lamun, jika kamu merupakan orang-orang yang mengetahui. Kemudian Nabi Allah menyebut alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulm, dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amn, bagi mereka itulah keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka lah orang yang mendapat petunjuk. Bila ayat ini turun, para sahabat bimbang. Siapa yang tak pernah melakukan zalim pada diri sendiri? Semua kita buat dosa. Kalau yang dapat keamanan hanyalah orang yang beriman dan tidak pernah melakukan kezaliman, tentu tak ada yang selamat. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Abdullah bin Mas'ud bertanya, fa ayyuna lam yadhlim nafsahu? Siapa di kalangan kita yang tidak pernah menzalimkan dirinya? Respon kepada ayat ini. Kalau nak kira itu baru selamat, tak selamat kita ni. Kemudian Allah turunkan firman-Nya dalam surah Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Maksudnya para sahabat tahu semua kita buat dosa. Semua kita buat dosa. Para sahabat bimbang, kalau ayat ini berkaitan dengan dosa, tapi ayat ini berkaitan dengan syirik. Semua kita pendosa. Tapi jangan kita di dalam dosa yang kita lakukan itu kita sampai ke batas syirik. Sukar untuk kita selamat daripada semua anak Adam memang melakukan dosa, tetapi janganlah sampai melakukan syirik. Jangan berbeza orang yang tidak melakukan amalan-amalan tertentu yang disuruh oleh agama dengan orang yang melakukan kelihatan berjubah dan berserban atau mengamalkan amalan agama tetapi melakukan syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak akan mengampun jika dia disyirikkan. Ia mengampunkan selain daripada itu bagi sesiapa yang ia kehendaki. Manusia salah, tapi Tuhan kata jangan syirik, kerana syirik adalah merupakan kesalahan yang besar. Ayat yang berikutnya,